Ya, jangan lupa share video. Dah ke okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita untuk menikmati berbagai nikmat hari ini, dan alhamdulillah nikmat yang terbesar kita miliki hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua satu keluarga menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang kita miliki hari ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama untuk mengikuti kuliah Ustazah Asma Harun, ditemani oleh saya selaku suaminya, kerana hari ini Ustazah rasa perlu ditemani, jadi saya pun menemaninya lah. Dan
pada pagi ini kita bersama dalam program anjuran Masjid Al-Falah Felda, Kahang Barat. Anjuran Masjid Al-Falah Felda, Kahang Barat. Dan insya-Allah moga-moga Allah menganugerahkan rezeki yang barakah kepada penganjur kita pada pagi ini, iaitu Masjid Al-Falah Felda, Kahang Barat, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya, melalui tajuk kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang ada syurga di rumahmu. Masya Allah, satu tajuk yang cukup indah, yang mana bersama-sama kita sebagai suami, kita sebagai isteri dan kita sebagai anak boleh mewujudkan tempat-tempat dalam rumah itu, dalam rumah kita ni, sebagai satu saham untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai suami menjadikan rumah tangga kita, contohnya di ruang bilik tidur, ada saham untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dapur ada saham kepada isteri untuk memasak dan sebagainya, saham ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di ruang tamu ada peluang untuk kita bersama-sama meraih pahala yang banyak untuk satu keluarga masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar ruang lain-lain juga ada peluang dan banyak yang kita boleh usahakan untuk meraih pahala berganda dalam menuju syurga satu keluarga, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya, sama-sama kita menghayati satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin, dalam ayat yang ke-55, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat yang kita biasa baca dan ayat yang kita kalau hari Jumaat pun orang biasa baca di awal pagi ataupun di malam Jumaat. Tetapi jika dibaca dengan penuh penghayatan dan makna, ia lebih mendalam, lebih menusuk ke jiwa kita, kerana ia menceritakan tentang bagaimana keindahan syurga yang bakal kita tuju hari-hari kita melakukan kebaikan, insya-Allah, dalam menuju ke syurga. Seandainya ada gambaran syurga dalam kepala kita, lebih indah perjalanan tu. Sebab kita menuju ke tempat yang cukup-cukup indah, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada masalah, yang tidak ada perlu kita fikir untuk bekerja lagi, yang kita tidak fikir untuk beribadah lagi. Sebab dalam syurga itu bukan tempat beribadah. Di syurga adalah tempat untuk meraih keseronokan. Contohnya Allah firman, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat 55, yang bermaksud sesungguhnya penduduk syurga itu, inna ashabal jannah, sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu sibuk, leka menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan mereka sedang bertelekuk di atas pelamin. Bagi mereka segala jenis buah-buahan dan bagi mereka segala jenis apa yang inginkan. Apa lagi kita nak dalam dunia ni? Dalam dunia ni mungkin kita tak dapat, di syurga kita akan dapat. Dalam syurga ini Allah uji kita dengan ketiadaan rezeki, ada anak, insya-Allah di syurga esok Allah pemudahkan apa yang kita nak di syurga itu, dengan anaknya, dengan bersuaminya, dengan beristerinya dan sebagainya, dengan sekali mata Allah boleh buat. Dan akhirnya nikmat yang paling besar sedang kita menikmati keseronokan itu, Allah perintahkan malaikat membawa seluruh penghuni syurga menghadapnya, lalu Allah memberi salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah memberi salam kepada kita, insya-Allah. Jadi satu nikmat yang cukup besar untuk kita miliki. Mungkin hari ini insya-Allah kita kongsikan sedikit bagaimana tips-tips di rumah kita ni, yang ada di rumah kita ni, boleh membawa, kita yang lakukan di rumah kita tu boleh membawa kita semua satu keluarga menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu sahaja mukadimah kita, dan insya-Allah saya serahkan kepada ustazah untuk memulakan bicara sampai akhir, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dipersilakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada pihak penganjur kita pada hari ini, iaitu Masjid Al-Falah, Fedah Kahang Barat. Masjid Al-Falah, Fedah Kahang Barat. Dan sudah semestinya turut dikongsikan akaun number pihak masjid kepada siapa yang ingin menyumbang kepada pembangunan, kepada pengisian kan, kepada apa-apa aktiviti dan program yang menghidupkan masjid ini. Masya Allah. Masjid Fedah, Masjid Al-Falah Fedah Kahang Barat juga merupakan masjid yang subhanallah membantu ramai juga fakir miskin di sekelilingnya. Begitu juga rumah Allah ini berfungsi sebagai menghidupkan hati-hati manusia yang semakin hari semakin ramai hati yang mati. Allahu Akbar. Dan di rumah Allah itu juga kan keluarnya laungan azan menyebut dan mengagungkan nama Allah, menyebut dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimah syahadah dan sebagainya. Jadi saya menyeru pada hari Jumaat yang barakah ini, marilah sama-sama kita menyumbang kepada Masjid Fedah Kahang Barat ni, Masjid Al-Falah Fedah Kahang Barat ni, menerusi akaun, saya rasa ada dikongsikan akaun bank Islam 01050010000991. Subhanallah, alhamdulillah. Tadi Encik suami dah mulakan mukadimah yang sangat baik, saya kira. Satu mukadimah yang memberikan kita satu panduan yang jelas tentang matlamat kita hidup, sama ada hidup bersendiri ataupun hidup berkeluarga ataupun bernikah tapi tak ada anak. Bagaimanapun lah kehidupan kita saat ini, yang paling utama kita jelas tempat tuju kita adalah syurga Allah. Jadi kesedihan yang kita lalui sekarang sementara, kegembiraan juga sementara, sehat sementara, sakit sementara, sempit sementara, lapang sementara, kaya pun sementara, miskin pun sementara. Yang kita sedang hati kita terluka sekarang pun bersifat sementara. Mungkin sekarang terluka, petang kita gembira semula kan. Jadi tidak ada yang kekal. Nama pun dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara. Fana maksudnya akan hancur lebur dan digantikan dunia yang kekal abadi. Subhanallah. Di dunia yang kekal abadi inilah semuanya kekal. Na'udzubillah min zalik. Kalau azab kekal selamanya di dalam neraka, khalidina fiha abadah. Na'udzubillah min zalik. Tapi jika nikmat selamanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jika kita dalam keadaan kenyang selamanya di syurga Allah. Tidak ada lagi istilah lapar. Masya Allah. Kalau kat dunia ni kadang-kadang kita ada rasa boring kan. Sebab pernah manusia bertanya, Ustazah, kita dan juga esok tak boring ke? Kenapa nak boring pula? Kan kita tanya. Yelah, tak kerja, tak boring ke? Lepas tu macam semua benda senang nak makan, ada makanan. Kat dunia ni kan bila kita masak-masak, kita rasa kepuasan bila dapat makan. Lepas tu seolahnya dekat sana tu tak ada kesusahan, duduk rehat apa semua. Kita kalau sekarang kat dunia pun asyik duduk tengok TV rehat, baring-baring pun rasa boring juga. Subhanallah. Jadi kita kat syurga besok tak ada ke rasa boring, dah kehidupan sama-sama sama je. Lepas tu selama-lamanya pula dia tanya kan. Kalau dekat dunia ni kita ada menua. Kita ada berpindah umur daripada zaman kanak-kanak lain, zaman muda lain, zaman tua lain. Jadi ada perubahan selalu. Jadi dia cuba bayangkan situasi dalam syurga tu yang umur tu semua sebaya kan. Lepas tu umur pula maksudnya mungkin tak bertambah, mudalah sentiasa. Betul, bukan mungkin, memang kita akan muda sentiasa. Jadi kata tak ada cabaran. Sekarang hidup kita ni macam seronok juga bila ada cabaran, kita usaha sikit-sikit. Masya Allah. Satu soalan yang saya kira bagus juga sebenarnya, bukanlah dia nak memperendahkan syurga, tidak. Tetapi sebenarnya jawapan yang tepat adalah Allah mencabut semua perasaan-perasaan yang negatif. Kalau kat dunia ada istilah perasaan boring, dalam syurga tak ada perasaan boring tu, tak ada. Kalaulah dalam syurga tu kan tak ada rasa kenyang. Kalau kat dunia kan sedap macam mana pun dah kenyang, kita dah tak ada tak sedap dah. Kita rasa cukup walaupun sedap macam mana pun. Walaupun daging tu daging wagyu lah contohnya kan. Sedap ni. Tapi kalau dah terlebih tak boleh masuk. Dalam syurga tak ada istilah kenyang tu. Tapi kita boleh rasa nikmat makan, nikmat, sedap. Pergi kat kebun ni petik pendengar. Tak ada istilah, nak makan tapi kenyang. Tak.
Masya Allah. Kemudian yang peliknya bila kita makan di syurga Allah, tak keluar najis, benda kotor-kotor, benda busuk, ketut ke, najis ke, tak ada dah sesama kan, meleleh, air liur ke, tak ada dah tu. Masya Allah. Allah menciptakan bagaimana keadaan kita di dunia, ada perasaan sekian-sekian, ada perasaan jemu, ada perasaan marah, ada perasaan bosan, ada perasaan dendam. Ahli syurga Allah buang dah perasaan tu semua. Masya Allah. Dan kita memang tak akan mampu membayangkan bagaimana situasi ataupun keadaan dunia tu hakikatnya. Jadi, Masya Allah, ini sebenarnya ada bateri tak ni? Kenapa jadi gelap sikit? Instagram. Ada. Okey, sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, bila kita sebut pasal syurga, kita akan rasa bahawasanya syurga tu hanya ada di syurga kelak saja. Kita rasa mustahil untuk dapat syurga di dunia. Memang syurga di dunia, ia takkan sama dengan syurga akhirat. Itu jelaslah. Tapi kita boleh bentuk rasa-rasa syurga itu di dunia. Rasa bahagia, rasa syukur, rasa cukup apa yang ada. Walaupun lapar, tapi cukup. Kawan-kawannya kita bukan kebuluran. Walaupun kita ni tak cukup, biasa je kereta rumah ke kan. Pasangan anak-anak pun tak cemerlang mana. Tapi rasa syukur itu menjadikan keluarga kita keluarga syurga. Masya Allah. Menjadikan kita sebuah keluarga yang boleh mencapai bahagia walaupun dalam apa adanya kita. Sahabat-sahabat sekalian, okey, kita akan kupas sedikit tentang kalimah jannah tu sendiri. Tak ada istilah lain. Jannah itu bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah syurga. Masya Allah. Kita pun tak tahu siapa yang cipta perkataan kalimah syurga itu sendiri. Dan akhirnya diguna pakai syurga-syurga itu adalah terjemahan daripada jannah. Jannah adalah tempat anugerah kepada manusia yang telah berbuat kebaikan di dunia. Manusia yang sabar, manusia yang redha, manusia yang Masya Allah, manusia yang berusaha sedaya upaya. Buat yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Dia akan diberikan anugerah syurga. Okey, sahabat-sahabat sekalian, boleh tak saya minta tuliskan di ruangan komen? Di ruangan komen, tuliskan siapakah sahabat syurga anda. Mungkin tak boleh tulis semua. Tuliskan 5 orang nama sahabat syurga anda yang anda ingin berada di syurga kelak bersama dengannya. Ini baru sahabat. Kemudian boleh tuliskan juga siapakah ahli syurga yang anda nak masuk sama. Boleh sekali terus. Ahli syurga yang sama-sama nak masuk syurga. Siapa? Suami, anak-anak. Masya Allah. Boleh tuliskan ya, walaupun saya teruskan, terus je menulis. Ini hari Jumaat yang mulia. Boleh tuliskan caption, Ya Allah, kami ingin ke syurga-Mu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah. Tulis nama suami, nama isteri, nama anak-anak, nama ibu ayah, nama adik-beradik. Tak apa, jangan kelang kabut, tak payah gaduh-gaduh nak cepat post, nak cepat send komen, tulis je. Subhanallah, mudah-mudahan dengan catatan kita pada hari Jumaat yang barakah ini, ia menjadi satu doa yang Allah makbulkan. Ketika menuliskan nama-nama sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang nak masuk syurga bersama-sama tu, terus kita niatkan di dalam hati supaya ia betul-betul menjadi satu doa, satu munajat. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat sekalian, kita semua, walaupun atas dasar sahabat, walaupun tak pernah berjumpa di alam fizikal kan, tapi insya-Allah kita semua akan terus bersahabat, bersaudara sampai ke syurga Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surah As-Sur ayat yang ke-17. Allah berfirman dalam surah As-Sur ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dengan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Subhanallah. Tolong cari sekejap surah tu. Taqwa. Surah Al-Baqarah. Okey, subhanallah. Bila kita sebut tentang taqwa, dalam ayat ini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dengan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya, yang sangat hebat. Masya Allah. Jadi bila kita sebutkan begini, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Saya ingin berkongsi antara ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang insya-Allah kita jadikan
ayat ini sebagai panduan kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan kemudian kita akan tadabbur sedikit surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga 22 ataupun 22-23. Nanti cari juga surah Ar-Ra'd. Jadi itu adalah antara ayat Al-Quran yang menjadi rujukan kita supaya kita akan dapat masuk syurga sekeluarga. Kemudian yang kedua, supaya kita akan tergolong di kalangan orang yang bertakwa. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran ni, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ia akan ditempatkan dalam syurga yang nikmatnya tidak ada taranya. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat sekalian, cuba kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 6. Bukan 1 hingga 6, dalam ayat 1 hingga 5, 1 hingga 4 macam tu lah. Boleh baca sama-sama ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Yang bermaksud, tuan-tuan puan-puan kena perhatikan. Ini hampir daripada kita semuanya hafal. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ini ayat yang menjelaskan apakah ciri-ciri hambanya yang bertakwa yang akan masuk syurga selama-lamanya. Kita harus ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak cukup dengan menjadi orang yang beriman. Sebab orang yang beriman dia akan masuk syurga, tetapi tidak dijamin selamat daripada api neraka. Orang mukmin, orang yang beriman, yang mati ketika matinya ada melakukan maksiat, ada melakukan kefasikan dan sebagainya, ada melakukan keburukan. Maka orang yang beriman seperti ini perlu masuk dulu, akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diazab terlebih dahulu. Tetapi bagi orang yang bertakwa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, orang yang bertakwa adalah golongan yang dijamin syurga, diharamkan neraka. Orang yang beriman, dia dijamin syurga tapi tidak diharamkan neraka. Boleh jadi golongan yang beriman ini, dia akan masuk ke neraka untuk diazab di atas perbuatan maksiat, dosa-dosa besar yang dilakukan. Sebab di sana disebutkan walaupun ada sebesar biji zarah keimanan, kita tetap akan masuk syurga juga akhirnya. Dan di sana ada hadis Nabi banyak menceritakan keadaan orang daripada neraka yang akan pergi menuju syurga setelah dia diazab sekian lama di neraka. Jadi kita tidak akan mampu menanggung azab api neraka Allah walaupun untuk satu saat. Maka kita perlu berusaha, diri kita, suami, anak-anak, isteri, pasangan, ibu ayah, adik-beradik, untuk mengejar gelaran al-muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa inilah golongan yang dijamin syurga oleh Allah dan diharamkan neraka oleh Allah. Akan masuk syurga tanpa perlu melalui azab api neraka. Surah Al-Imran, Surah Al-Imran, Surah Al-Baqarah, ayat yang pertama Alif Lam Mim. Ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya, sebagai satu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga adalah penjelasan Allah tentang apakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang beriman dengan alam ghaib. Apa itu alam ghaib? Tentang dosa, tentang pahala, itu alam ghaib yang kita tidak nampak. Tentang apabila kita membalas kejahatan dengan kebaikan, diberi pahala yang besar, kita tak nampak perkara itu, tapi ia berada dalam catatan alam ghaib. Malaikat kiri kanan kita tidak nampak, tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia yakin bahawasanya di sebelah kanannya ada malaikat raqib, di sebelah kirinya ada malaikat atid yang mencatat setiap perbuatan buruk dan perbuatan baiknya.
Maka orang yang bertakwa, yang mempunyai sifat yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang sentiasa beriman dengan alam ghaib ini, dia tidak pernah merasakan dirinya keseorangan. Walaupun dia berada di dalam bilik tidur tanpa sesiapa yang ada bersamanya, dia tidak akan mampu untuk melakukan maksiat. Dia tidak akan mampu untuk melihat perbuatan-perbuatan keji, perkara-perkara keji di dalam biliknya. Melalui telefon, tengok perkara-perkara yang lucah, mendedahkan aurat, perkara-perkara yang sia-sia. Dia tak akan buat. Walaupun dia keseorangan di malam pukul 2 pagi, 1 pagi. Kerana orang bertakwa, dia beriman kepada alam ghaib yang mana dia tidak pernah keseorangan sejak lahir sampai dia mati. Adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi orang yang bertakwa sebegini, dia akan sentiasa menjaga dirinya walaupun seorang diri. Lidah dia ke, komen dia di Facebook ke, mata dia melihat apa ke, telinga dia dengar apa ke, sebab dia sentiasa merasakan apa yang dia lakukan sedang dicatat, sedang diperhatikan oleh makhluk gaib yang bernama malaikat. Itu ciri yang pertama, orang yang bertakwa. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa ialah wa yuqimunas salah, yang tetap teguh mendirikan solat. Subhanallah. Tetap teguh mendirikan solat ini bukan satu perbuatan yang mudah, muslimin muslimat sekalian. Ia perlukan kesabaran. Bila diuji sakit, tetap teguh dirikan solat dengan sempurna. Dalam keadaan sibuk, kerja itu kerja ni, dia tetap menyempurnakan solatnya dengan sempurna. Dan dia cuba mendirikan solat itu sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku, Allah kata. Dirikanlah solat. Aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, iaitu yang mendirikan solat, membawa maksud solat itu didirikan dengan kadar kemampuan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita solat sekarang ini, kita tak ingat Allah, ingat selain daripada Allah. Nampak rukuk, nampak sujud, menyembah Allah, tetapi rupanya hati kita sedang menyembah dunia. Fikiran kita sedang fikir tentang masalah. Hati kita ni dibeli, diikat, dibelenggu oleh dunia dan sebagainya. Jadi bila kita sebut ciri yang kedua, dia bukan setakat solat yang kita biasa buat, tetapi waqimis solat, mendirikan solat. Dan Allah jelaskan dirikan solat yang macam mana? Waqimis solat li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku, bukan ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada hartanya lalu dia membelanjakan, infak, sedekah. Jadi antara sedekah yang hebat, yang berkali ganda pahalanya, iaitu sedekah pada hari Jumaat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka kita menyeru kepada sahabat-sahabat yang mendengar seruan tentang sedekah. Dan ciri ketiga yang Allah sebut orang yang bertakwa, yang akan diberikan syurga yang kekal abadi, iaitu mereka yang suka bersedekah. Jika boleh tuan-tuan puan-puan, jangan berlalu satu hari tanpa kita ada buat sedekah. Sikit sebanyak itu ia berdasarkan kemampuan kita. Dan yang paling tahu kemampuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang itu hanya ada RM1 dan dia bagi 5%, itu jumlah yang sangat tinggi kerana dia hanya ada RM1. Maksudnya dia beri 50% daripada apa yang dia ada. Dia ada RM1, dia bagi 5%. Maksudnya dia bagi 50%. Tapi kalau ada orang ada RM1,000, dia bagi RM10. RM10 itu sangat rendah. Tak sampai pun 10%. Hanya 0.2%, 0.1% sahaja. Maksudnya perbandingan di situ adalah bukan kepada jumlah, tetapi berapa persen yang kita keluarkan daripada harta yang Allah kurniakan. Jadi hari Jumaat yang barakah, cuba cari sebanyaknya tempat-tempat yang kita boleh infak, yang kita boleh sedekah. Sama ada kepada masjid yang menjadi penganjur pada hari ini tu, Masjid Al-Falah Fedah Kahan Barat, ada yang di-sharekan maklumat, sumbanglah kita. Kalau kita pergi ke rumah Allah, buah tangan kita apa? Sedekah, infak dalam tabung-tabung masjid. Tapi sekarang kita tak dapat pergi masjid seperti biasa, maka buah tangan kita untuk rumah Allah sebagai penganjur kita pada hari ini, sumbangkanlah RM5, RM10 dengan yang ikhlas kerana cintakan Allah. Ya Allah, aku beri sedekah ini kerana syukur ya Allah terhadap nikmat-Mu yang begitu banyak. Masa nak sedekah tu, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini ya Allah
maka sembuhkanlah sakitku ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kau sembuhkan sakit isteriku, sakit suamiku dan sebagainya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sikit. Malam tadi saya semalam jadual sangat padat. Bermula daripada pukul 7.30 pagi sampailah pukul 9.30 malam. Mesyuarat yang bersambung sampai tengah hari. Kemudian bersambung lagi sebab ada banyak agenda lah saya sendiri dengan suami semalam. Daripada Seremban menuju ke Gombak, ada mesyuarat dengan syarikat penerbitan PTS. Daripada PTS bergerak pula ke Damansara, ada mesyuarat pula dengan pihak Galeri Ilmu. Kemudian terus balik sampai di sini dalam pukul 7 masuk maghrib, ada pula mesyuarat yang lain, Masya Allah. Tapi rupanya tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah menjadikan jadual saya semalam, jadual kita kan, cik suami, jadual kita tu kan, daripada pagi sampai malam. Dan kadang kami jarang, kalau tak ada hal-hal yang penting memang jaranglah kita balik malam sebab ada tanggungjawab anak-anak 7 orang di rumah. Tapi subhanallah, saya on the way, maksudnya dah pukul 9 dah masa tu kan, nak balik dah, nak pergi dekat kereta. Bila nampak dah kereta terlintas, nak singgah kejap galeri. Sebab parking tu kan depan sikit daripada pintu galeri kedai kami, galeri di Senawang. Saya pun rasa macam nak masuklah sekejap. Alasannya apa? Alasannya nak tengok sebab galeri tu adalah kita buat renovation sikit bagi cantik. Cat je, ada cat sikit. Saya kata saya nak pergi masuk, nak tengok cat kat dalam tu. Saya pun masuk. Bila saya masuk, kita pun adalah jumpa staff sekejap sekian-sekian. Lepas tu keluar balik, saya nampak ada seorang wanita yang sedang membayar buku set eksklusif tu. Sekarang kan ada tawaran set eksklusif. Ada tawaran set eksklusif yang istimewa. Sekarang harga istimewa set eksklusif. Jadi ramai orang beli sekarang. Jadi adalah seorang wanita dekat nak tutup kedai dah. Dia datang, dia beli 2 buah buku. Masya Allah. Lepas tu dia pun kali pertama jumpa kan. Ustazah, Masya Allah, nak tanda tangan Ustazah. Saya kata boleh. Lepas tu saya jemput dia duduk. Saya sendiri sebenarnya dah lama tak singgah galeri betul-betul sebab masa suntuk. Saya duduk, lepas tu saya tanya, okey, ini buku untuk siapa? Ini buku untuk saya. Saya pun tuliskanlah nama dia kan, sign autograf, buat sedikit pesanan. Kemudian, Masya Allah, dia ambil buku tu masuk Ustazah. Okey. Sama juga dengan elang webinar. Sentiasa kena ready. Okey, lepas tu subhanallah muslimin muslimat sekalian, saya tanya buku yang kedua ni untuk siapa? Dia pun kata, sekejap ya Ustazah, saya nak telefon sekejap. Dia pun telefonlah seorang hamba Allah, dia tanya, isteri kamu nama siapa? Isteri kamu nama siapa? Nanti bagi tahu, tulis. Dan apa kata-kata yang kamu nak tulis. Lepas tu saya kata, buku ni untuk siapa yang kedua? Ini adalah daripada kawan saya sama kerja, dia kata, dia kerja di satu syarikat, ini rakan sekerja dia tetapi lelaki, dia nak bagi hadiah kepada isterinya. Nak bagi hadiah kepada isterinya. Lepas tu bila saya tengok kata-kata suaminya sangat menusuk hati. Saya tengok, okey, buat isteriku, terima kasih kerana menjadi isteri dan ibu yang terbaik buat anak-anakku. Didoakan semoga dirimu sembuh, kuat. Macam itulah kata-kata. Saya kata, bagusnya suami dia. Kan, tulis panjang untuk isteri. Kemudian sahabat ni bercerita. Dia kata, Ustazah, memang sabar sangat suami ni Ustazah. Sebab isterinya diuji oleh Allah sekian lama. Sakit kulit yang sangat kritikal. Yang menyebabkan si isteri tidak mampu nak buat kerja rumah, nak menguruskan anak-anak. Dan isteri dia sekarang ambil leave. Isteri dia sebenarnya kerja kerjaan tapi ambil leave dah lama. Dah lama. Mungkin gambaran tu macam bertahun ke, wallahualam. Lepas tu saya kata, ya Allah. Lepas tu isinya pergi berubat tak? Pergi Ustazah. Dah pergi mana-mana pakar, sakit kulit, hospital, klinik, macam-macam dah Ustazah. Pergi tak buat rawatan syifa? Pergi juga Ustazah. Subhanallah, suami ni Ustazah, yang saya tengok kawan saya ni, rakan sekerja ni, dia sentiasa berusaha untuk menggembirakan hati isterinya. Selalu berusaha, dia buat macam-macam. Dan dia pesan pada saya, dia nak hadiahkan buku Ustazah ini untuk menggembirakan hati isterinya yang sentiasa rasa rendah diri, rasa bukan isteri yang sempurna, bukan ibu yang baik untuk anak-anak. Dan takdir Allah tuan-puan,
Tiba-tiba suami tu telefon. Lepas tu kawan ni angkat. Saya tengah bercakap ni. Takdir Allah, suami telefon. Suami tu tanya, betul ke Ustazah Asma ada kat situ? Betul ke Ustazah Asma ada? Saya pun jawab lah, ya saya rezeki dapat jumpa ni. Padahal puan yang datang tu dah berapa kali dia datang galeri tak dapat jumpa saya. Rezeki Allah. Allah aturkan perjalanan semalam tu supaya saya dapat jumpa hamba Allah ni dan saya belajar sesuatu. Kemudian saya terus cakap, Encik buat video call, saya nak bercakap dengan isteri Encik. Lepas tu bunyi suara isteri dia, malu macam tu lah. Saya kata tak apa, saya nak video call. Lepas tu kawan duduk sebelah ni terus buat video call dan saya dapatlah bercakap dengan isteri tersebut. Dan saya tengok keadaan rumahnya adalah rumah yang sangat biasa. Rumah yang bukan mewah ke apa, rumah yang sangat biasa. Saya boleh faham daripada nampak keadaan rumah tu, mungkin kerana mereka dah berhabis ribu-ribu banyak mana untuk ubat isteri ni. Dan saya boleh lihat pada wajah wanita itu, muka dia bengkak, merah. Nampak macam ada kudis-kudis, muka bengkak, tangan bengkak. Rupanya dia diuji dengan sakit kulit yang tidak tahu apakah ubat, doktor pakar hospital semua tak dapat buat. Sehingga kan seluruh tubuhnya memang jadi kemerahan, gatal, memang tak berhenti bergaru. Maksudnya jadi luka, kemudian berkudis dan sebagainya. Bahkan setiap inci kulit muka dia pun saya menahan sebab saya cakap, Puan jangan rendah diri. Puan isteri yang sempurna. Sebab suami Puan sendiri tulis kan, terima kasih menjadi isteri yang baik, buat isteri yang sempurna buatku, dan ibu yang baik buat anak-anak. Subhanallah. Saya rasa macam saya kata, Puan isteri yang sempurna. Puan jangan rasa rendah diri dengan keadaan Puan sekarang. Dan Puan adalah ibu yang sempurna buat anak-anak Puan. Sebab itu saya boleh tengok masa dia bercakap, anak-anak dia peluk dia. Bukannya macam geli ke dengan keadaan kulit dia apa semua. Anak-anak duduk manja-manja dia. Ada anak-anak yang kecil. Lepas tu dia kata, Puan wanita yang sempurna sebab hati Puan baik. Hati Puan baik, Puan redha dengan ujian Allah. Puan tempuh perjalanan. Dia kata, Ustazah, saya nak jumpa Ustazah sebab rumah tak jauh. Tapi saya malu Ustazah nak keluar daripada rumah. Malu nak jumpa Ustazah dengan keadaan kulit dia yang sangat teruk begitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan dia nak buat kerja rumah, nak jaga anak pun sangat mencabar dalam keadaan dia perlu menggaru sana sini. Dan saya terus kata, malam Jumaat yang mulia ini saya mendoakan semoga Puan jumpa penawar. Semoga Puan jumpa orang-orang yang boleh bantu, akhirnya Puan sembuh kembali seperti sedia kala. Masya Allah. Sebenarnya di antara ujian-ujian dalam sebuah rumah tangga, ini antara bentuk-bentuk yang disebutkan sebagai sihir, gangguan. Selain daripada jika medikal tidak boleh memberi jawapan, maka perlu ikhtiar dalam bentuk-bentuk seumpama itu. Perlu buat rawatan syifa dan sebagainya. Cuma kadang-kadang saya sebut pada Puan ni, Puan saya tahu Puan dah berusaha, suami Puan pun dah berusaha, dah pergi berobat sana sini, dah habis ribu-ribu banyak, dan Allah belum izinkan kerana Allah nak uji tahap kesabaran Puan sampai peringkat maksimum. Masya Allah. Allah uji kesabaran Puan sampai peringkat paling tinggi. Dan Puan kena yakin di penghujung kesabaran ini ada perkara yang manis yang Allah sedang sediakan. Masya Allah. Jadi Puan jangan berhenti untuk sabar. Sebab kadang-kadang Allah tekan kesabaran seorang manusia itu. Allah tahu kadar kemampuan, Allah tekan-tekan sehingga tahap kesabaran itu sampai peringkat maksimum. Subhanallah. Sebab itu ada orang, dia tidak mampu, dia sangat lemah iman. Allah uji tahap biasa-biasa saja. Bila dia sakit, dia berobat terus sembuh. Ada orang Allah uji, dia sakit berobat, tetap sakit, tetap bertambah. Sebab Allah nak berikan pahala sabar sampai peringkat yang tertinggi. Sehingga Allah menyebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Allahu Akbar. Kemudian Puan ni macam menangis. Dia kata, Ustazah, saya syukur Ustazah. Allah beri saya suami yang sangat baik. Suami yang boleh terima saya. Suami yang jaga saya. Allah berikan saya anak-anak yang baik. Anak-anak dia kecil-kecil. Saya rasa dia lebih muda daripada saya. Anak-anak saya baik. Boleh terima ibu dia macam ni Ustazah. Doakanlah saya tetap sabar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, jadikan ayat yang seterusnya yang kita nak bacakan ini adalah ayat yang jadi tema kita. Sebab surah Ar-Ra'd ayat 22 dan ayat 23 ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatun 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tuan-tuan puan-puan, cuba perhatikan firman Allah ini. Inilah tema kita. Inilah yang perlu kita beri perhatian sebab Allah menjelaskan ciri-ciri manusia yang akan masuk syurga sekeluarga. Yang bermaksud, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Allah, mengharapkan redha Allah semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi ataupun terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah sebut mereka semuanya itu akan disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari kiamat kelak, iaitu syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa mereka, daripada isteri, daripada pasangan mereka, dan bersama dengan anak-anak mereka. Sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka daripada tiap-tiap pintu, dan malaikat akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, malaikat bila orang-orang sabar ni yang masuk syurga sekeluarga ni, masuk ke dalam syurga ni, lalu malaikat akan berdiri di pada setiap penjuru pintu, lalu malaikat akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu, fa ni'ma uqbad dar, dan itulah tempat sebaik-baik balasan. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin asbab ibu yang berpenyakit kulit ni tadi, dia sabar. Akhirnya Allah kurniakan kepada wanita ini, Masya Allah, syurga, boleh masuk syurga sekeluarga. Kerana kesabarannya, akhirnya suami dia boleh masuk syurga, anaknya boleh masuk syurga. Sebab sabarnya suami menjaga isteri begini. Walaupun isteri ni kan bawa dia di depression, kemurungan, suami ni usaha buat macam-macam untuk gembirakan isteri. Beli itu, beli ini, dia kata mudah-mudahan dengan ini dia boleh bahagiakan isteri. Sebab isteri dia tak boleh cari bahagia kat luar, tak boleh nak keluar macam perempuan lain pergi shopping, macam perempuan lain pergi jalan sana jalan sini. Asyik berkurung dalam rumah kerana malu dengan dirinya yang berpenyakit kulit. Maka isteri sabar, suami sabar, anak-anak pun sabar. Sebab anak-anak sabar, sebab jarang keluar sekian-sekian. Tengok umi dia, tengok ibu dia sedih, anak-anak sabar. Maka sebuah keluarga yang sabar kerana mengharapkan redha Allah akan masuk syurga sekeluarga. Allahu akbar. Sebab itu tajuk kita pada hari ini tu kan berkaitan dengan ada syurga di rumahmu. Rupanya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita boleh dapat jalan ke syurga melalui apa yang kita lalui hari ini dalam keluarga. Sekarang tanya pada diri masing-masing, sahabat-sahabat sekalian, apakah ujian dan cabaran yang sedang kita tempuh dalam hidup berkeluarga sekarang? Dan terus jadikan ujian itu, terus letak mindset kita, aku perlu atasi, perlu hadapi. Aku mesti pastikan diriku berjaya menghadapi ujian dalam rumah tangga ini. Kerana dengan itulah aku akan dapat masuk syurga sekeluarga. Allah sebut ciri orang akan masuk syurga sekeluarga. Yang pertama, ia sabar dengan mengharapkan redha Allah semata-mata. Sebab ada orang yang begini kan, dia sakit, dia berubat tak sembuh-sembuh. Dia kata, Ustazah, saya dah tak harap dah saya sembuh Ustazah. Saya dah tak mengharap dah, sebab sekali saya mengharap saya boleh sembuh, saya akan kecewa. Maka Ustazah, saya cuma harap daripada sakit ini Allah berikan saya syurga.
Allah gantikan dengan kulit yang lebih indah di syurga kelak. Ini sabar semata-mata kerana Allah. Walaupun dia tak dapat pun hasil kesabaran itu di dunia, tetapi dia yakin hasilnya dia akan dapat di akhirat. Allahu Akbar. Siapa yang sedang diuji dengan pasangan yang melakukan maksiat contohnya, pasangan yang curang contohnya, pasangan yang banyak menyakitkan hati kita contohnya, lalu kita terus sabar, diuji dengan anak-anak. Ya Allah, aku sabar kerana-Mu, Ya Allah, mengharapkan redha-Mu, Ya Allah. Kalaulah Engkau tidak menjadikan anak-anakku ini anak-anak yang baik, saat mataku belum tertutup, Ya Allah, mudah-mudahan kami kekal di syurga, Ya Allah. Dan walaupun anak ini mungkin berubah setelah aku mati, Ya Allah, aku redha, Ya Allah. Allahu Akbar. Bukan mudah tuan-tuan puan untuk kita sabar semata-mata untuk Allah. Sebab kita ni kadang-kadang nak sabar tapi nak balasan di dunia. Kadang kita bertanya, Ustazah, saya dah sabar 10 tahun dengan suami, tapi suami tetap berubah. Tak berubah, macam mana Ustazah? Nak sabar lagi ke? Ustazah, saya dah sabar lama dengan anak. Ustazah, saya hidup susah dah lama. Berapa lama lagi saya nak sabar? Kalau kita letak sabar kita ada tahap sekian-sekian, maka kita akan rasa kecewa dengan hasil yang kita tidak dapat di dunia. Sebab banyak persoalan kita akan terjawab di akhirat. Banyak persoalan kita akan dijawab di syurga Allah. Banyak yang kita tidak dapat, macam Ustaz Tengku sebut tadi. Apa yang kita tidak dapat di dunia ini, kita akan dapat di syurga Allah. Sebab itu apabila banyak yang kita minta Allah tidak makbulkan, yakin tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah sedang menyimpan untuk bahagian akhirat. Sehingga kita rasa sangat bersyukur pula. Ya Allah, bersyukurlah ada doa-doaku sekian-sekian Engkau tidak makbulkan di dunia. Kerana hasil doa yang tidak makbul tersebut, lalu aku redha, aku sabar, maka Allah gantikan dengan berlipat kali ganda di akhirat. Sesungguhnya kita akan menjadi hamba yang sangat berterima kasih dan bersyukur di atas doa-doa yang yang Allah tak makbulkan di dunia. Kerana nikmat doa yang dimakbulkan di akhirat itu berkali ganda. Masya Allah. Allahu Akbar. Ciri yang pertama sabar. Ciri yang kedua Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 tadi, iaitu tetap teguh mendirikan solat. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ciri yang ketiga orang akan masuk syurga sekeluarga ialah dia mendermakan hartanya secara sembunyi ataupun terangan. Allah terima. Yang penting niat, yang penting hati ketika dia melakukan sedekah tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ciri yang akan masuk syurga sekeluarga adalah mereka yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Ustazah, anak saya, Ustazah, sekian-sekian, tapi saya tetap doakan anak-anak walaupun dia orang sakitkan hati. Saya kata, puan, orang seperti puan ini, insya-Allah Allah beri syurga sekeluarga. Sebab puan tolak kejahatan dengan kebaikan. Anak buat jahat pada puan, puan bagi kebaikan. Oh, ya, suami yang sabar dengan kerenah isteri, akhlak isteri, mulut isteri yang sangat pedas sekian-sekian kan. Lalu sabar, lalu tetap doakan isteri, tetap bagi nafkah pada isteri. Allah akan berikan kepada suami yang begini syurga sekeluarga. Dikumpulkan dengan ibu, ayah, nenek-nenek, dikumpulkan dengan adik-beradik, dikumpulkan. Allahu Akbar. Maka segala apa yang kita lalui sekarang sangat berbaloi untuk syurga Allah. Siapa yang mengejar dunia hari ini, kesenangan dunia, sangat tak berbaloi. Sejauh mana kita nak ikut hawa nafsu kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sangat tidak berbaloi nikmat dunia yang sementara sampai kita melanggar perintah Allah. Kerana azab api neraka Allah itu tidak terperi. Dan apa jua ujian, masalah, kesedihan, kelukaan yang kita hadapi di dunia ini sangat berbaloi jika balasannya syurga Allah. Dan jika dikumpulkan segala nikmat di dunia ini, lalu kita pun menjadi hamba kepada nikmat dunia ini, maka ia tidak berbaloi kerana balasannya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Sebelum saya beralih semula kepada suami saya, insya-Allah saya pasti suami saya ada sesuatu nak dikongsikan. Saya nak share satu lagi kisah tuan-tuan puan-puan sekalian. Satu lagi kisah yang saya dapat ilmu ni daripada semalam. Sebenarnya saya ingat tadi kisah tu, tiba-tiba saya terlupalah pula. Kisah tu nak cerita, nantilah kalau saya ingat saya akan sambung balik. Kisah seterusnya, kisah yang agak sedih juga, tapi saya tak ingat tadi. Saya teringat saya nak cerita dua kisah berkaitan dengan ada syurga di rumahmu ni. Pasal suami dia, wallahu alam,
ada hikmahnya Allah lupakan saya saat ini. Saya kembali kepada Encik Suami untuk menyambung dan insya-Allah sebagai penutup nanti saya akan sambung balik insya-Allah. Silakan Encik Suami. Masya-Allah. Terpegun saya dengar masalah. Masya-Allah. Mengalir mata ni tapi tak di pipi lah, di hati insya-Allah. Masya-Allah. Bila kita bercakap tentang ada syurga di rumahmu dan bila Ustazah bercerita tentang ciri-ciri orang yang akan masuk syurga, ingin saya bertanya pada Ustazah jugalah. Masya-Allah. Subhanallah. Ada syurga tak di rumah kita Ustazah? Allahu Akbar. Ada insya-Allah. Terlalu banyak kita boleh cari dan antaranya adalah bagaimana nak meraih syurga adalah bagaimana hubungan yang baik di antara pasangan suami isteri. Persefahaman yang dibentuk oleh suami isteri dan bagaimana rumah itu dihiasi dengan amal yang soleh dalam membentuk anak-anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah antara kunci bagaimana kita mewujudkan persefahaman dan ketenangan perhubungan pasangan itu adalah melalui satu ucapan terima kasih. Okey, Ustazah selalu tak saya berterima kasih pada Ustazah? Selalu, sampai tak larat nak jawab. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Betul ke? Okey, mungkinlah betul. Yang keduanya adalah selalu meminta maaf. Masya-Allah. Saya selalu minta maaf Ustazah. Ustazah selalu minta maaf pada saya. Sama-samalah. Sebenarnya kan ada kisah kan yang mana Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah saling berebut minta maaf. Masya-Allah. Itu satu antara ciri pasangan syurga. Iaitu saling minta maaf, saling berterima kasih. Okay. Jadi saya nak berterima kasih pada Ustazah. Sama-sama kasih. Saya nak minta maaflah semua kesalahan saya. Oh, ramai jadi saksi ni. Saya pun samalah minta maaf. Masya-Allah, minta maaf. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita sebagai suami, sebagai nakhoda sebuah keluarga ni, kapal yang kita nak berlayar ni, kita berlayar sekarang adalah menuju ke syurga. Kita takut kerana keegoan kita sebagai suami ini memesongkan arah perjalanan kita yang sebenar. Sebab suami ni dia ada ego dia. Isteri pun ada ego dia. Tetapi ego sebagai suami ni lebih tinggi berbanding ego sebagai seorang isteri. Ini saya bercakap daripada hati saya lah. Sebab apa? Kita jarang memujuk, kita jarang meminta maaf, kita jarang berterima kasih, kita jarang kata menghargai masakan pasangan, kita jarang kata berkata-kata tentang kebaikan isteri. Jarang sangat. Apa yang kita luahkan dengan kawan-kawan di luar sana, di pejabat sana, terlalu banyak. Mudah je kita minta maaf pada kawan-kawan. Mudah je kita berterima kasih pada kawan-kawan. Tetapi untuk berterima kasih dan memaafkan kawan isteri ni, pasangan hidup kita ni, sangat-sangat sukar terkadang. Jadi sebab itulah Nabi kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada ahli keluarga dia. Paling baik. Paling baik. Jadi dan orang yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dia. Jadi insya-Allah saya dah minta maaf dan saya dah minta berterima kasih. Jadi Ustazah dah minta senaraikan ahli-ahli keluarga kita yang mana nak masuk ke syurga. Saya nak juga semua yang bersama kita pada hari ini berterima kasih. Tag pada pasangan masing-masing. Suami tag isteri, isteri tag suami, terima kasih abang sayang. Ataupun isteri pula suami tag isteri, isteriku sayang, terima kasih dan maaf segala-galanya. Sebab apa? Mungkin selama ini kita memendam rasa. Seandainya kita berani meluahkan, kita berani bercakap, kita berani menulis, insya-Allah itulah kekuatan kita dalam berterima kasih pada hati. Itulah kekuatan kita dalam memaafkan sepenuh hati, insya-Allah. Kita mencari jalan bagaimana kita melupakan kisah silam. Dan akhirnya saya tutup sedikit dengan kunci bagaimana kita ingin ke syurga melalui solat. Masya Allah, kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim yang mana meninggalkan anaknya yang baru dilahirkan, sedang menyusu lagi, Nabi Ismail dan Siti Hajar di padang pasir gesang. Okay, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwad
biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Dan ayat seterusnya lah. Nak tunjukkan sini, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di tanah kering kontang di tepi Masjidil Haram, Nabi Ibrahim sangat takut. Zuriat yang disebutkan itu merujuk kepada Nabi Ismail. Sebab bimbang masih kecil tidak mampu berlapar berbanding dengan Siti Hajar yang dah dewasa. Dan mungkin tidak ada susu pada Siti Hajar menyebabkan Nabi Ismail berlapar. Itu kebimbangan. Kemudian apa keyakinannya? Sebab disebut Rabbana, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahawa Allah akan memberi pertolongan. Dan harapannya agar kekuatan yang datang pada hati-hati mereka ni melalui solat. Rabbana liyuqimus solah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan solat. Sebab apa? Solatlah kunci kekuatan kita, kunci ketenangan kita, sebagaimana yang kita boleh praktikkan sebagai seorang suami. Bila mana kita menunaikan solat, kita mengangkat takbir membesarkan Allah, kita sebagai imam, kita kena tunjuk tauladan melalui bacaan yang betul dalam solat dan perbuatan yang betul. Dan dalam Islam, bila mana kita tersalah baca ataupun tertinggal rukun, kita boleh ditegur oleh makmum. Falsafahnya, bila di luar solat dalam keluarga, isteri kita boleh menegur suami dengan cara yang betul, dengan cara yang lembut. Kalau mak sembahyang lelaki-lelaki, tegurannya subhanallah, lembut teguran. Tapi di luar solat, teguran kita pada manusia macam mana? Update status kan? Macam-macam makian dan sebagainya, insya-Allah. Wa na'udzubillah. Jadi, pesanan pada diri saya sendiri sebagai suami adalah kita adalah imam yang mengemudi keluarga kita ke syurga, dan ada tempat-tempat, ruang-ruang dalam rumah kita itu dijadikan sebagai satu saham untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai isteri pula perlu ada satu sokongan yang kuat kepada suami dalam mengemudikan bahtera berkenaan agar satu bahtera insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak inginkan bahtera itu hanya membawa mereka ke syurga dan meminggirkan sebahagiannya di lautan dan lemas di lautan. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Hud mengenai kisah Nabi Nuh. Ketika banjir besar, Nabi Nuh berlayar dan nampak anaknya yang ingkar dan tidak ingin bersama Nabi Nuh dalam kapal tu, yang mana dalam kapal ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika dak banjir tu kaljibal, seumpama gunung besar sangat. Tetapi bila mana Nabi Nuh memujuk anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, datanglah kepadaku, wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu menjadi orang-orang kafir. Dalam kesungguhan Nabi Nuh itu mengajak anaknya, lalu anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', dan aku berjawab anaknya, aku akan pergi mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan aku daripada air ini. Masya Allah. Sesungguhnya ketika itu tidak ada daya manusia untuk menyelamatkan diri daripada banjir besar itu, dan anaknya lemas, anaknya tenggelam bersama kekufuran. Masya Allah. Dan ketiga itu kita boleh belajar adalah bahawa jangan kita menyesal suatu hari nanti kita tidak mampu memimpin tangan isteri kita untuk ke syurga, dan kita tidak mampu dan kita menyesal kerana tidak mampu untuk memimpin anak-anak kita ketika peluang kita masih terbuka. Peluang masih ada untuk memimpin anak-anak isteri kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita menyesal dalam kubur, kita menyesal untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal ibadah, menyesal di apa yang kita terlupa buat dulu. Jadi insya-Allah itulah penutup saya. Dan akhirnya sebagaimana Ustazah kata, kalau nak ke syurga Allah, cirinya adalah infaklah harta sebahagiannya kepada Allah secara sembunyi dan terang-terangan, insya-Allah. Sesungguhnya Allah dah janji dalam surah Hadid, Allah kata, berilah harta yang kamu sayang tu, berilah pinjaman yang terbaik rezeki harta tu, dan insya-Allah Allah akan menggandakan berlipat kali ganda, dan akhirnya Allah akan menggandakan kita dengan cagaran yang cukup mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Wallahu alam. Subhanallah, terpegun saya Encik. Masya Allah, saya pula terpegun pada Encik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya dah ingat dah cerita apa. Macam ni malam tadi, ni cerita ni pun ada kaitan dengan saya. Saya nak cakap pun saya rasa sedih. Sedih saya rasa. Dan saya tak sempat cerita pada Encik. Biasa saya akan ceritalah pada Encik suami sebelah ni. Malam tadi dalam pukul 11 lebih, 10:30 macam tu lah kan. Saya buka, biasalah kadang kita ni buka lah Facebook. Lepas tu saya pun ada terbaca satu artikel yang biasa di-share dalam IIUM apa tu. Macam tu lah. Ada satu kisah seorang ibu, dia meluahkan, dia berhenti kerja untuk, dia tulis panjang dan tulisan dia sangat baik. Seorang wanita, seorang ibu ni dia telah buat keputusan untuk berhenti kerja jadi surumah sepenuh masa. Kemudian dia buat yang terbaik untuk anak, untuk suaminya. Dia cuba didik anaknya dengan terbaik. Dia cuba didik anaknya dengan akhlak, dengan Al-Quran, kan, dengan hadis Nabi, dengan pakaian yang menutup aurat. Dia cuba, saya tengok hasil pada tulisan dia tu, apa yang dia sebutkan tu, dia berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak, berusaha untuk didik anak. Anak sulungnya tak silap saya umur 12 tahun ataupun umur 14 tahun, saya lupa. Anak sulungnya iaitu anak perempuan sekarang sedang menghadapi depression, kemurungan. Kemudian anak ini beberapa kali membuat cubaan membunuh diri. Anak sulung dia ni yang perempuan ini selalu menyebutkan perkataan benci kepada maknya. Benci, kemudian tak nak hidup dengan mak. Perkataan ni yang sangat menghiris hati. Lebih baik mati, tak nak gini, kenapalah tak mati. Lepas tu kadang dia toreh-toreh tangan dia, bahagian tu sebut selalu tentang perancangan dia nak bunuh diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan saya baca bagaimana akhirnya ibu ni pun depression, tekanan, kemurungan, sentiasa menangis, dan dia kata akhirnya dia mengabaikan anak-anaknya yang lain. Lebih kurang ada 5 orang anak ke 6 orang anak, saya lupa. Tapi kerana anak sulung ni yang mengalami masalah begini, dia pun jadi ibu yang depression juga, ibu yang kemurungan. Dan dia kata kadang dia menangis setiap malam, daripada malam sampai pagi. Dan dia cuba bawa anak ni pergi berubat sana, pergi berubat sini. Dia cuba, tapi anak ni menolak untuk berjuang untuk pulih. Anak ni selalu sebut lebih baik mati, dia tak nak hidup dengan mak, dia benci mak, dia benci sebab dia kata paling utama anak ni sebut selalu mak dia mengongkong dia. Sebab mak ni kata dia mengawal apa yang anak dia nak tengok melalui internet. Dan anak ni terpengaruh dengan kawan-kawan. Anak ni masuk tahfiz apa, antaranya bukan tahfiz, anak dia cemerlang, bijak, lepas tu akhirnya masuk ke sekolah yang baik. Dan terpengaruh dengan kawan sampai minat K-pop, minat itu, minat ni, macam-macam. Jadi dia cuba mengawal. Tiba-tiba bila anak nak kata nak keluar dengan kawan-kawan, dia kata dia benarkan anak dia keluar kawan-kawan, tapi dia pantau daripada jauh. Dia dengan suami keluar juga, tengok daripada jauh, takut anak ni buat benda yang tak elok. Dan dia kata dalam sedar tak sedar anak ni ada juga boyfriend, kan, kawan lelaki, bercinta apa. Dan dia minta berhenti, dia minta alang sebab dia pujuk dengan baik bahawasanya anak ni tak elok buat begini-begini. Tapi kan yang saya sedih sebenarnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila saya tengok komen-komen. Saya tengok komen-komen pada confession tu, ramai yang marah pada ibu ni. Ramai sangat yang marah, maki ibu ni. Kau tu mak, kawal anak, kau tak bagi bersembah anak. Biasalah budak-budak remaja, dia nak ada boyfriend. Biasalah budak-budak zaman sekarang nak K-pop. Kau tu ketat sangat, kau tu ibu yang perfectionist. Satu lagi yang kakak ni sebut, wanita ni sebut, anak dia selalu kata kenapa suruh dia buat kerja rumah. Sebab dah besar pun 12 tahun, dah boleh buat kerja rumah, 12 ke 14 tahun. Jadi anak sulung ni kata, dia selalu kata asyik dia kena buat kerja, padahal ibu ni kata dia dah bagikan tugas. Tapi bila saya tengok komen netizen, saya rasa macam ya Allah, memang benar hadis Nabi SAW. Umat akhir zaman akan diuji dengan ibu melahirkan tuan. Memang ini benar-benar berlaku para muslimin muslimat, ibu ayah sekalian. Ini zamannya.
Tak ada zaman lain dah yang Nabi sebut zaman akhir zaman. Kitalah zaman akhir zaman. Tanda-tanda kiamat kecil dah hampir semua keluar. Kita sedang berada di gerbang tanda-tanda besar kiamat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, antara tanda-tanda akhir zaman, dekatnya kiamat adalah seorang ibu melahirkan tuan. Dia lahirkan anak, besarkan dengan kasih sayang, dididik dengan penuh cinta. Tetapi akhirnya anak ini Allah uji menjadi tuan, memberontak pada ibu, bagi komen pada ibu, kritik ibu, salahkan ibu dan sebagainya. Dan akhirnya saya melihat bagaimana komen netizen juga menyokong, kau gini-gini, fahamlah anak, kau kena jadi macam budak tu, kau kena duduk ni. Apa yang anak-anak tu berilah dulu, nanti akan... Saya bukan kata salah nasihat tersebut. Tetapi dalam keadaan begini, saya kalau ada jumpa ibu yang begini, saya akan peluk, saya kata, puan-puan dah buat yang terbaik. Tapi Allah akan uji, ada ibu-ibu zaman akhir zaman ini, dia dah buat sabi baik bagaimanapun, tapi Allah takdirkan dia melahirkan tuan. Allah takdirkan dia diuji dengan anak yang mempunyai kekerasan hati. Anak yang melihat ibu ini sebagai ancaman. Anak yang melihat ibu ini bukan sebagai orang yang perlu disanjung, dimulakan, disayang, tetapi memilih kawan menjadi tempat nombor satu. Akhirnya anak ni kata dia nak hidup dalam bilik seorang-seorang, dia nak dengar K-pop je. Dia nak tengok K-pop je. Kita baca convention tu, kita baca saja, kita tak tahu cerita the real situation macam mana. Tetapi saya rasa macam, wahai ibu yang sebegini, tenang dan sabarlah. Kalau kamu tetap teguh kesabaran, tetap berdoa, jangan tenggelam dalam kesedihan sehingga anak-anak lain terabai. Saya nak bagi tahu puan ada lagi anak-anak yang lain, tolong beri perhatian juga. Jangan kerana puan kemurungan, puan depression, puan dah habiskan masa dengan anak yang pertama yang sedang menguji puan ini, sehingga anak yang lain rasa tak disayangi, sehingga anak lain pun akan menghadapi masalah yang sama. Saya nak bagi tahu pada wanita-wanita sekalian, kalau anda ibu yang kemurungan, depression, anda sebenarnya sedang membentuk kehidupan anak-anak yang depression. Tolonglah kita muslimin muslimat sekalian. Allah dah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Ketika saya buat pengumuman untuk buat klinik kaunseling ataupun runding cara, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya diberi beberapa persoalan daripada ramai orang. Dia kata, Ustazah ada pakar tak dekat situ? Ada doktor tak? Lepas tu saya tanya, kenapa puan tanya begitu? Kata puan, kalau Ustazah nak buat kaunseling, nak merawat orang-orang yang sedang kemurungan, orang yang sedang depression dan sebagainya, Ustazah soalannya tak mampu Ustazah nak buat, kena ada doktor pakar juga. Hanya doktor pakar je yang boleh memahami, sebab Ustazah tak duduk dalam kasut orang tersebut, kan? You are not dalam kasut tu lah istilah tu kan. Lepas tu saya jawab, ya, saya tahu saya tak akan mungkin memahami sebab saya tak melalui bagaimana kemurungan orang yang lalui kemurungan. Tetapi hatta doktor pakar sekalipun dia tak akan sebab dia sendiri tidak melalui bagaimana rasa kemurungan tu. Dia pun akan cuba bantu pasien melalui ilmu yang dia ada. Dan hakikatnya tuan-tuan puan-puan, yang hanya memahami manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya pernah ada pengalaman, saya bukan doktor, saya bukan pakar, saya bukan kaunselor berdaftar, tapi sepanjang saya berada sebagai perunding cara rumah tangga, saya banyak, bukan saya kata saya membantu dengan izin Allah, bagaimana isteri yang depression nak bunuh diri, bagaimana suami yang kemurungan bagi anak-anak. Dengan apa tuan-tuan puan-puan? Dengan kehebatan, keajaiban, doa-doa, zikir-zikir, selawat yang ada terkandung di dalam Al-Quran, yang mana Allah sebut sesungguhnya pada Al-Quran itu ada syifa. Bukan bermaksud saya menolak fakta sains, saya menolak bantuan-bantuan pakar seperti mana profesor ke doktor, tidak. Maksud saya ialah jika mereka juga membantu golongan ini, izinkanlah juga orang-orang yang ada latar belakang agama untuk membantu golongan yang depression. Bukan hanya bila depression, ini kena jumpa doktor pakar kaunselor ni, ini kena jumpa doktor pakar mental ni, ini jumpa ni. Dan saya jumpa ramai klien saya yang pernah datang, dia dah makan ubat, dia dah buat itu, dah buat ini. Saya pernah cerita satu kisah benar seorang lelaki yang anxiety, sampai dia nak bunuh diri, sampai dia dah tinggalkan anak isteri, dia nak bagi dah letak jawatan, dia tak boleh jumpa orang, dia punya depression dia sangat tinggi dan sebagainya.
anak, isteri semua dia dah rasa benci apa semua macam-macam. Sehinggalah dia kata, Ustazah, saya mendengar satu ceramah yang Ustazah sebut surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya baca dengan terjemahan, saya ulang-ulang sambil menangis. Ustazah ni orang lelaki ni menangis-menangis. Dia kata, Ustazah, sehingga saya rasa tenang. Saya rasa seolahnya satu beban berat atas bahu saya naik. Sebab selama ni saya pergi buat rawatan dengan doktor-doktor pakar sekalipun. Apabila doktor pakar sebut saya faham apa Encik lalui, dalam hati saya memberontak. Saya kata doktor tak faham, doktor tak lalui apa yang saya lalui, doktor tak dengar bisikan-bisikan yang saya dengar, doktor tak tahu apa mata saya tengok, doktor tak rasa apa ketakutan dalam hati. Apa yang doktor buat, nasihat, kaunseling, doktor bagi ubat sekian. Dia kata, Ustazah, saya boleh berhenti daripada ubat dan saya jadi macam diri saya sekarang, sehat walafiat Ustazah, dengan saya menerima bahawasanya Al-Quran itu adalah penawar. Saya ulang, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sakitku ini, kesedihanku, kebimbanganku, ketakutanku ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Sebab itu ketika keadaan ini berlaku, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya kata, Encik, saya nak ambil cerita Encik ni. Saya nak cerita dekat orang luar sana. Sebab ramai yang tak percaya bahawasanya dengan beramal dengan firman Allah, beramal dengan zikir-zikir tertentu, boleh mengubati pelbagai penyakit. Sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan bukan saya kata saya menolak kan, maksudnya kepakaran doktor-doktor dalam bidang. Tidak. Kita sebenarnya perlu bergabung. Kita sebenarnya perlu bergabung. Dan bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk memberikan khidmat, nasihat, kaunseling untuk golongan-golongan seperti ini, bukan kita meremehkan, bukan kita bertanya, doktor pakar ke, profesor ke, ada background kaunseling ke, ada. Saya tak ada background kaunseling. Tapi dulu Allah beri saya amanah menjadi perunding cara rumah tangga. Yang datang adalah wanita-wanita yang depression. Yang datang dengan wanita yang kurus kering. Wanita yang pecah mulut, yang pecah sana, pecah sini, yang didera mental, fizikal. Tetapi disirami, bila kita sirami dengan firman Allah, kita bacakan, kita tunjuk pada dia, Puan, tengok firman Allah, Allah pujuk Puan. Puan tengok, Puan sabar 20 tahun dengan suami pendera. Cuba tengok balasan orang sabar apa. Dia pun terus senyum. Dia kata, Ustazah, indahnya. Ustazah, patutlah Allah uji saya 30 tahun ni. Ustazah kena ni. Allah nak bagi saya syurga. Daripada dia datang kemurungan, tiba-tiba kita sirami dia dengan firman Allah. Janji Allah tentang orang yang diuji. Hadis Nabi. Dia boleh senyum, beri senyuman yang manis. Lalu dia sebut, dia pegang tangan saya, kata, Ustazah, saya redha 30 tahun. Saya dipijak, saya disepak, saya diterajak. Lepas tu saya kata, Puan, saya bantu Puan untuk fasah supaya Puan boleh menghadapi usia emas dengan tenang, Puan. Tapi Puan, maafkanlah suami. Mungkin kenapa dia jadi pendera, mungkin dia dibesarkan oleh ibu bapa yang menderanya. Lalu dia pun sebut, betul Ustazah, betul. Suami saya mangsa dera ibu ayahnya. Suami, sekian-sekian saya kata, maafkanlah suami Puan. Sebab Allah berfirman, siapa yang menolak kejahatan dengan kebaikan akan diberikan syurga sekeluarga. Subhanallah. Sebab itu saya nak cuba sebenarnya. Bila kita kata kita nak buat klinik kaunseling, kan klinik kaunseling nak buat runding cara, nak bantu orang-orang depression, orang-orang kemurungan, ada masalah rumah tangga. Kita nak gunakan betul-betul kaedah yang Allah bawa di dalam Al-Quran, yang hadis Nabi, kaedah-kaedah syifa. Orang yang pakar, doktor-doktor, kaunselor bidang psikologi semua, dia gunakan kepakarannya. Saya gunakan pengalaman dan sedikit ilmu yang ada. Kita gabung, kita dengan tujuan. Dan tolong jangan mempelekehkan. Ustazah kena ada doktor pakar, mereka je boleh rawat. Bukan saya kata kalian pelekehkan, tapi bagilah peluang supaya kita sama-sama tolong menolong. Dalam keadaan situasi COVID-19 ini begitu ramai, makin meningkat kadar bunuh diri, depression dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai penutupnya, supaya kita dapat, macam cik suami tanya tadi, ada tak syurga di rumah kita? Kami bukan tak ada masalah. Mana ada lidah lagikan lidah tergigit kan, gigi tergigit lidah. Apatah lagi suami isteri. Kita berbeza, saya perempuan, suami lelaki. Kita ada ekor masing-masing.
Tetapi kerana kita jelas untuk dapat syurga Allah, dapat redha Allah, ujian kita tempuh satu. Ia saling menguatkan. Bukan kami tak ada ujian dengan anak-anak. Bukan kami tak ada ujian dengan anak-anak. Bukan katanya anak Ustazah Asma, baik, soleha. Kami ada ujian juga dengan anak-anak. Tetapi yakinlah satu perkara tuan-tuan puan-puan sekalian. Semua ujian, bahkan takdir Allah dalam hadis Nabi, boleh diubah dengan doa. Ujian, cabaran, harapan, permintaan, ketakutan, kesedihan, kesempitan boleh berubah. Boleh diubah dengan kuasa doa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang saya contoh terasa hati dengan anak dalam keadaan marah-marah tu. Lepas tu marah, kadang terdiam, kan terasa. Apa yang mulut sebut? Rabbi habli minas solihin. Itu dia tuan-tuan puan-puan. Untuk terakhirnya, carilah surah As-Saffat ayat yang ke-100. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 100. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Tadi Encik Suami kongsikan doa Nabi Ibrahim juga. Sebab apa Nabi Ibrahim selalu menjadi ikon bila ciri-ciri keibubapaan, parenting dibawakan contoh Nabi Ibrahim. Sebab dah terbukti zuriat keturunan Nabi Ibrahim, zuriat keturunan yang soleh, solehah, dan keturunan paling ramai Nabi dibawa, susul galur daripada Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail AS. Dan Nabi Muhammad juga adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi antara doa Nabi Ibrahim pendek saja. Boleh tak sahabat-sahabat tolong tuliskan surah As-Saffat ayat yang ke 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah bagiku minas salihin, zuriat keturunan yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita ulang sebanyaknya. Gantikan kepada rungutan kita. Kenapa kau tak nak berubah? Kenapa kau malas? Kenapa nak kamu lawan cakap mak? Kita boleh ulang perkataan tu. Berapa kali kita nak ulang? Kita tak penat ke ulang? Lebih baik kita gantikan perkataan-perkataan itu dengan doa. Dia ada sesuatu yang anak kita buat, kita rasa tak berkenan, kita rasa sedih, kita tegur dulu. Lepas tu lebihnya, Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anak ni anak yang soleh. Anak yang soleh ini Allah akan lentur hati dia. Rasa bersalah bila buat salah dengan kita. Rasa berdosa bila melakukan maksiat. Rasa nak menghargai kita. Sebab bila kita doa, bayangkan kita ulang pula pada hari Jumaat, Rabbi habli minas solihin. Walaupun anak tu tak ada depan mata, dalam bayangan kita, dalam hati kita je, kita sebut Rabbi habli minas solihin. Boleh baca setiap kali sujud dalam solat. Sujud pertama, sujud kedua, empat sujud dalam solat subuh. 8 sujud dalam solat Zuhur Asar. Setiap sujud bila baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita pun sambung Rabbi habli minas solihin. Boleh sebut sebab itu adalah doa daripada Al-Quran, boleh dibaca setiap kali sujud. Sebelum bagi salam, selepas innaka hamidum majid, ulang. Nak ulang 10 kali pun boleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Barulah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan barakah daripada itu. Allah ubah anak kita lagi lembut, lagi tenang, kan. Kita pun pelik, macam mana boleh berubah? Tak usahlah kita pelik, sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk. Kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Suami, anak, isteri, bukan kerja kita mengubah mereka. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Sebab itu banyaklah meminta dengan Allah. Bahkan dalam hadis Nabi, takdir Allah juga boleh berubah dengan doa. Jangan kita underestimate kuasa doa. Selalulah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak reti dalam bahasa Arab, tak reti dalam nak ni, buat je dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang baik, ya Allah. Hanya kepadamu tempat aku meminta, aku bergantung, ya Allah. Tak payah tunggu masa ambil wuduk hadap kiblat. Dalam keadaan kita tak pakai tudung dalam rumah, tengah menyapu, tiba-tiba tengok dia orang tu bergaduh, Rabbi habli minas solihin. Terus doa. Jadilah anaknya anak yang soleh. Subhanallah. Rupanya anak-anak itu mungkin diganggu. Kan memang ada jin, iblis yang memang khusus untuk mengganggu anak-anak kecil. Supaya apa? Kita ni orang dewasa ini kalah dengan ujian tersebut. Lalu kita pergi cubit dia, kita pergi pukul dia, kita pergi hamun dia, kita pergi marah dia.
Padahal Nabi dah cerita memang ada jin, syaitan, iblis yang tugasnya adalah mengganggu anak-anak kecil, kanak-kanak dan sebagainya untuk menjadi bahan ujian kita. Kita akan sabar, kita akan berdoa dengan Allah, ataupun kita juga seperti dirasuk syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, subhanallah. Sekian daripada kami, muslimin-muslimat sekalian. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat ilmu, dan seterusnya adalah untuk kita beramal, insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap. Dan sebagai penutupnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ingin mengajak untuk hadir ke satu seminar online yang akan berlangsung pada hari Sabtu minggu hadapan, iaitu pada 5 hari bulan 12. 5 hari bulan 12 hari Sabtu. Bermula jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Membawakan tajuk Bangkit Rasa Dalam Solat. Bangkit Rasa Dalam Solat. Satu keluarga beli pun dah cukup. Tengok dengan anak-anak. Slot pertama bermula dengan saya keajaiban solat. Saya akan bawakan dari sudut sains, dari sudut falsafah, gabung dengan dari sudut syariah dan sebagainya. Dan saya akan bagikan penjelasan itu menarik, guna slide, PowerPoint, ada gambar-gambar, ada video, supaya anak-anak kita pun seronok untuk terlibat dengan seminar online tentang bangkit rasa dalam solat ini. Kemudian disambung pula oleh Ustaz Muhammad Razali Kamaruddin, penulis buku yang bertajuk Bangkit Rasa Dalam Solat. Dia akan membawakan tajuk Jiwai Solatmu. Kemudian sebelah petang forum khas, tajuk dia 3S, iaitu solat solusi segalanya. Saya ketika jadi peruncing rumah tangga, JAKIM minta saya jadi salah seorang panel penulis dalam kaunseling syar'i. Lalu saya menuliskan tentang tajuk solat teraputik kebahagiaan. Bagaimana dengan solat kita boleh jadi manusia yang bahagia. Walaupun kita masih dalam duka cita, masih ada masalah dan sebagainya. Tapi dengan solat, solat memberikan jalan penyelesaian kepada apa jua. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan solat itu sendiri adalah penghubung kita dengan Allah. Lagi baik solat kita, lagi baik hubungan dengan Allah. Dan segala yang kita perlu dan kita mahu, Allah akan kurniakan. Siapa yang ingin sertai bersama, sumbangannya adalah RM60. Dan setiap pemberian sumbangan RM60 ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah akan dapat kembali kepada tuan-tuan puan-puan sendiri. Kerana ia adalah satu bentuk infak. Kami akan manfaatkan sumbangan tuan-tuan puan-puan dengan bayar yuran kuliah webinar online tertutup ini dengan apa, insya-Allah manfaatkan untuk jalan dakwah dan juga jalan kebajikan. Jadi saya jemput seramainya, subhanallah tuan-tuan puan-puan. Mungkin ada yang nak share, tak mampu Ustazah RM60, saya share dengan kawan saya. Saya share dengan kawan saya, Ustazah RM30 seorang. Boleh tak? Lepas tu kami tengok berdua. Terpulanglah tuan-tuan puan nak buat macam mana. Ada pula yang hubungi kami, Ustazah saya tak mampu, saya bayar RM10 sebulan boleh tak? Pun boleh, nak bayar ansuran ke apa. Mesej saja nombor WhatsApp yang dikongsikan. Masya Allah, usaha dan ikhtiar ini sebenarnya perlu kita gempurkan supaya masyarakat kita kembali mendirikan solat, sebab ramai yang tidak solat dan mula memahami bagaimana nak bangkit rasa dalam solat. Nak bangkit rasa apa? Rasa kehambaan, rasa cinta kepada Allah, rasa bergantung pada Allah, bangkit rasa Allah melihat kita, bangkit rasa tenang dalam solat, bangkit rasa khusyuk dalam solat. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian. Siapa yang nak ubah hidupnya, ubahlah solat. Siapa yang nak tenang hidupnya, belajarlah solat dengan tenang. Siapa yang nak hidupnya sistematik, terurus, tersusun, maka belajarlah solat dengan bersistematik. Siapa yang nak baiki komunikasinya dengan manusia, maka baikilah komunikasinya dengan Allah, iaitu melalui solat. Siapa yang nak menjadi hamba Allah yang sentiasa fokus, maka belajarlah fokus dalam solat. Siapa nak jadi seorang pekerja yang fokus, cemerlang dan sebagainya, nak anak-anak kita jadi pelajar yang fokus, kena belajar bagaimana nak fokus dalam solat. Dan insya-Allah Ustaz Razali akan bantu melalui kaedah yang mudah dan praktikal bagaimana nak mengingati bacaan dalam solat, terjemahan, dan bagaimana nak membangkitkan rasa-rasa tersebut di dalam solat. Mudah-mudahan ini adalah satu sumbangan yang baik untuk ummah, insya-Allah kembali juga kepada ummah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang kita ada tawaran istimewa. Set buku Kembara Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tawaran istimewanya adalah
hanya RM135. Set kembara ini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, set kembara ini terdiri daripada 5 buah buku. Ada hadiah 150 tip wanita dambaan syurga. Buku yang pertama, dia kulit keras. Buku yang pertama, kulit keras dengan finishing cantik. Ini buku saya sendiri ya, bergabung dengan Ustaz Dwi Sweetnyo. Subhanallah. Siapa yang nak buku ni? Dan penulisan buku ini sebenarnya ramai juga orang yang sedang ada masalah, sedih, duka cita. Dia kata, Ustazah, buku ni dah jadi peneman saya. Ustazah, buku ni telah menghiburkan hati saya. Memang ramai. Sebab apa buku ni? Ada yang kata, Ustazah, saya suka sebab saya terus boleh buatkan jadi poster dan saya share dalam internet. Contoh macam ni kan, tulisan-tulisan dia scan, dia ambil gambar, dia terus share. Sebab dia kata poster-poster dalam ni memang cantik dan perkataan-perkataannya. Allahu Akbar. Contoh kita tengok, Allah knows what is the best for us and when it's best for us to have it. Subhanallah. Bayangkan, dia tuliskan, Allah Maha mengetahui apakah perkara yang terbaik untuk kita dan bilakah perkara yang terbaik itu kita akan dapat. Bukan saja Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan bila kita patut dapat yang terbaik itu pun Allah bagi tahu. Cik, tolong jap. Okey, buku yang kedua iaitu Ya Allah Jangan Biarkan Aku Sendiri. Warna gold. Subhanallah. Sama juga. Setiap muka surat dalam ni tidak ada satu pun gambar yang sama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Finishing dia, design dia memang sangat cantik. Sebab itu ramai remaja juga suka. Mungkin ada ibu ayah nak bagikan hadiah istimewa untuk anak-anak. Masya Allah. Okey. Ini buku yang kedua. Dia semua macam berkaitan tapi boleh saja baca berasingan. Buku yang ketiga, Ya Allah Bersamamu Aku Bahagia. Indah sangat. Ya Allah Bersamamu Aku Bahagia. Okey. Sama berkulit tebal. Kemudian finishing di dalamnya kita boleh tengok. Buku 1, 2, 3 pun dia tak akan berulang. Mesti berbeza-beza. Dan buku yang terakhir, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang diberikan judul Ya Allah Kepadamu Aku Kembali. Ya Allah Kepadamu Aku Kembali. Masya Allah. Allahu Akbar. Tidak ada nikmat yang lebih agung apabila aku dapat kembali kepadamu dalam keadaan aku berjaya memperoleh cintamu selaku hambamu yang saleh. Buku ini set eksklusif dalam kotak ni, ramai yang jadikan hadiah, hantaran, tunang dan sebagainya. Hadiah untuk orang istimewa. Buku ni set eksklusif hanya dengan kami saja. Di kedai buku dengan ejen tak ada. Dengan Ustazah Asma dan ejen rasmi Ustazah Asma Harun. Buku ni, set ni 5 buah buku dengan kulit tebal apa semua, harganya RM150. Tapi sekarang tawaran istimewa 10% sehingga 30 hari bulan hanya RM135, dan istimewa ada tanda tangan Ustazah Asma. Patut bagi contoh yang ada tanda tangan. Ada signature tanda tangan Ustazah Asma Harun. Saya akan tanda tangan untuk tempoh sehingga 30 hari bulan. Selepas itu saya dah tak larat nak tanda tangan. Sekarang pun ada lebih kurang dalam 300 tanda tangan yang sedang menunggu, dan saya akan tuliskan beberapa kata-kata indah. Jadi subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa yang berhajat boleh tinggalkan komen. Begitu juga siapa yang ingin terlibat dengan webinar Bangkit Rasa dalam solat tersebut. Saya meluangkan masa menulis semalam pun dengan penerbitan. Sebab tu kadang Ustazah Asma makin kurang sikit ceramah, sebab saya banyak luangkan masa untuk menulis. Dan ada satu buku insya-Allah yang akan dikeluarkan bertajuk Ada Syurga di Rumahmu. Ada Syurga di Rumahmu yang bakal terbit insya-Allah bulan 12, paling lambat bulan 1. Doakanlah, sebab saya fikir selepas saya mati mungkin ceramah saya juga akan hilang. Tetapi buku, walaupun kita mati, kalau ia bermanfaat dia akan terus dicetak. Buku dia tak akan lapuk dek zaman. Tetapi mungkin satu hari nanti orang dah tak kenal saya, orang dah lupa teruskan pengajian, apa semua dah digantikan dah. Tetapi apa yang nak ditinggalkan, apa yang ditulis, masa yang dihabiskan untuk ditinggalkan dalam bentuk penerbitan, insya-Allah. Doakanlah. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Love, cik.